kita. Yang di-Pertua Speaker, saya sokong langkah-langkah tegas dan berperingkat yang telah diambil oleh kerajaan bagi mengurangkan kadar defisit secara konsisten, iaitu daripada 5.5% pada tahun 2022 kepada 5% tahun 2023 dan seterusnya anggaran 4.3% 2024. Unjuran 3.8% pada 2025. Langkah tegas ini amat dibanggakan. Namun saya sangkal kenyataan mengatakan maha kaya harus terus kaya dan yang miskin terus miskin. Apa salahnya rakyat Malaysia kaya kalau mereka kaya atas usaha gigih dan cara yang halal? Apa salahnya mereka ini dan mereka ditekan? Pada saya dan semua masyarakat, kita tahu bahawa poverty is a choice, not a destiny. Dengan izin, saya setuju kalau yang maha kaya ini menjadi kaya kerana mendapat hasil haram dan rasuah, patut mereka ini dihukum. Tapi kalau mereka kaya kerana kegigihan, usaha dan usaha mereka, kerajaan patut facilitate mereka supaya mereka dapat menjana banyak lagi pendapatan kepada negara. Di Malaysia, kumpulan yang membayar cukai paling banyak adalah golongan yang berpendapatan tinggi, di mana golongan korporat juga. Dan menurut laporan Malaysia Distribution of Tax Paid by Individual 2022, T15 sahaja membayar 80% cukai, T10 membayar 70% cukai, dan T5 membayar 50% cukai, dan T1 membayar 20% cukai. Yang di-Pertua, negara kita harus mengambil iktibar daripada sejarah negara China, di mana suatu ketika dahulu kerajaan China mengadakan gerakan revolusi mensasarkan golongan kaya atau elit dengan tujuan untuk mengagih semula kekayaan dan mengurangkan kuasa golongan tersebut. Di mana langkah-langkah seperti Land Reform Movement 1947 sehingga ke 1952, The Great Leap Forward 1958 sehingga ke 1962, The Cultural Revolution 1966 sehingga 1976, dan Reform Era and Wealth Gap Concern post 1978 dengan izin, telah menyebabkan banyak golongan kaya dan tuan tanah kehilangan harta benda, kekayaan dan status sosial mereka hilang. Akhirnya polisi ini menyebabkan gangguan ekonomi yang meluas dan kebuluran yang dahsyat, dan harta persendirian dirampas dan aset peribadi dimusnahkan dan diambil oleh kerajaan, dan juga cukai juga tinggi pada ketika itu di negara China. Akhirnya masyarakat negara China hilang motivasi untuk berusaha dan membangunkan negara kerana mereka pada ketika itu berpandangan tiada guna mereka berusaha, walaupun mereka menjadi kaya mereka akan terus diseksa oleh kerajaan. Dalam perkara ini, kita harus berhati-hati. Dan baru-baru ini, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ramai jutawan Cina telah memilih untuk berpindah ke luar negara. Menurut Global Wealth Migration 2024, dianggarkan sekitar 25,000 jutawan dari China telah berpindah ke negara luar dan dalam tempoh 2 tahun. Pada tahun 2024 sahaja, kira-kira 15,200 jutawan dijangka akan keluar daripada negara China. Dan itulah yang kita takutkan. Jadi saya berharap kita harus berhati-hati dengan dasar kerajaan kita supaya tidak menekan, tidak mencekik golongan kaya yang menjana pendapatan dan membuka ruang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, dan supaya kita tidak mengucar-kacirkan suasana ekonomi dan kemakmuran negara kita. Yang di-Pertua Speaker, negara ini dilahirkan atas kesepahaman dan kemurnian hati kepimpinan wilayah Sarawak dan Sabah dan Singapura ketika itu. Asas pertubuhan kita adalah Perjanjian Malaysia MA63. Namun perjanjian ini telah dirobek, dinodai dan dimungkiri oleh pemimpin Melaya sebelum ini. Sudah sampai masanya MA63 ini ditunaikan dan jangan ada pihak yang terus lantang untuk menidakkan hak Sabah dan Sarawak. Asas penubuhan Malaysia ini adalah bersekutu bertambah mutu, bukannya bersekutu dan semua kamu sapu.
Kerusi Parlimen kamu sapu, jawatan KSU kamu sapu, jawatan tinggi perkhidmatan kamu sapu, jawatan tinggi GLC, GILC kamu sapu, peruntukan tajaan program pendidikan MARA kamu sapu, jawatan guru khas Sarawak pun kamu nak turut sapu juga. Semua benda kamu nak sapu, di mana keseksamaan, keadilan dan prinsip equal rights yang kita sama-sama persetujui semasa pembentukan Malaysia. Saya ingin tegaskan, Akta Malaysia, the Malaysia Act 1963 merupakan akta parlimen di United Kingdom. Ini bukan agreement yang main-main. Ia diluluskan pada 31 Julai 1963 dan berkuat kuasa pada 16 September 1663. Ini merupakan peruntukan bagi Persekutuan Borneo Utara, Sarawak dan Singapura dan negeri-negeri sedia ada dalam Persekutuan Tanah Melayu untuk bergabung untuk menubuhkan Persekutuan Malaysia ini. Jadi, saya minta jangan ada mana-mana profesor daripada Melaya yang buta sejarah yang cuba merobek dan menidakkan hak kami daripada wilayah Sabah dan Sarawak. Pemimpin Melaya sebelum ini terbukti tidak jujur, tidak menghormati perjanjian MH63. Poin 14 MH63, sektor kesihatan dan pendidikan harus dikembalikan kepada Sarawak. Poin 15, perlindungan perlembagaan ataupun constitutional safeguard. Tiada pindaan atau penarik balikan mana-mana perlindungan khas yang diberi kepada Sarawak tanpa persetujuan Kerajaan Sarawak. Itu pun, that's also Malaya leaders before this bulldoze it in Parliament to deny the right of Sarawak and Sabahan dengan izin. Sebab itu, hak kerusi 35% kerusi Dewan Rakyat harus ditunaikan oleh Kerajaan Madani ini supaya menjadi semak dan imbang lantas melindungi perlembagaan daripada diubah untuk terus merobek hak Sarawak dan Sabah. Dalam poin 16, perwakilan di Parlimen ini harus mengambil kira bukan sahaja populasi Sarawak tetapi juga saiz dan potensinya dalam apa jua keadaan. Tidak boleh kurang daripada Sabah dan Singapura ketika itu. Oleh itu, inilah asas persefahaman 35% kerusi Dewan Rakyat adalah milik Sabah dan Sarawak setelah ketiadaan Singapura. Malah, dewasa ini lebih dahsyat. Pemberian hasil bersih di bawah artikel 112C, 112D bagi Sabah dan Sarawak dan dalam perlembagaan persekutuan pun tidak ditunaikan sepenuhnya. Namun dalam pembelanjaan ini saya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun dan Kerajaan Madani kerana telah memberi 600 juta masing-masing kepada Sabah dan Sarawak. Namun begitu ingin saya tegaskan, hakikatnya sampai hari ini Sabah belum menerima pemberian hasil bersih sebanyak 40% yang dikutip daripada Sabah. Kalau perkara dalam perlembagaan pun tidak dihormati, tak payah kita sembang kencang nak hormat rukun negara. Dalam rukun negara kita berikrar secara jelas untuk memertabatkan keluhuran perlembagaan. Kalau perkara dalam perlembagaan ini juga pemimpin Melaya sebelum ini abaikan, maka mereka tidak layak untuk berbicara mengenai integriti, berbicara mengenai tabik urus dan tata kelola yang baik dan berbicara tentang keadilan. Jangan main-main dengan Sarawak dan Sabah. Kita akan bangkit kalau perkara ini tidak ditunaikan. Oleh dengan itu, kesilapan dan ketelanjuran pemimpin lalu tidak harus dipertahankan dan diulangi oleh Kerajaan Madani ini. Saya percaya Kerajaan Madani mempunyai empati, mempunyai simpati dan hormati hak Sabah dan Sarawak. Saya percaya Kerajaan Madani ini berhemah, berintegriti dan hormat hak orang lain. Saya percaya kepimpinan Kerajaan pimpinan Madani yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tambun berbeza dengan kepimpinan Melaya sebelum ini. Maka dengan itu, saya merayu supaya hasrat MH63 ini dilaksanakan sepenuhnya demi kemajuan Sarawak dan Sabah. Kalau Sarawak dan Sabah maju, Malaysia semestinya memaju dan akan membantu negeri-negeri yang lain. Tuan Yang di-Pertua, saya juga menerima baik
peruntukan jalinan jendela yang berjumlah 830 juta. Dan saya berharap agar banyak lagi menara-menara dibina di Parlimen Puncak Borneo dan acap kali juga menara-menara yang siap dan berfungsi dicerobohi dan berlaku kecurian perkakasan. Ini juga antara penyebab mutu perkhidmatan amat teruk di Parlimen saya. Saya mohon mencadang supaya menara-menara ini dipasang dengan pagar elektrik demi untuk membasmi kecurian, ataupun carilah cara yang lain untuk membasmi perkara ini daripada berlaku supaya rakyat tidak menderita. Saya juga amat berterima kasih kerana peruntukan pendidikan yang begitu besar. Saya berharap agar tandas-tandas sekolah di SMK Tun Razak, SMK Tarat, SMK Siburan, SMK Pedawan, SMK Paku, SMK Lake dan SMK Penrisen nombor 1 supaya tandas-tandas mereka ditambah ataupun dibina baru ataupun dibaik pulih. Kadang-kadang kasihan murid ramai terpaksa menunggu giliran mereka untuk membuang air kecil dan air besar. Saya juga ingin melihat sekolah daif di Parlimen Puncak Borneo diperbaiki dengan segera. Dan saya juga memohon SMK Puncak Borneo yang telah diluluskan dilaksanakan pembinaan dengan segera. Saya juga memohon supaya SMK Serumbu dan juga SK Perokeru diluluskan demi untuk membantu rakyat di Puncak Borneo untuk mendapat akses pendidikan. Saya juga merayu kepada kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Desa dan Wilayah. Saya amat kecewa apabila mendengar kabar bahawa pelajar Bumiputra Bukan Islam tidak diberi keutamaan dalam program penajaan pendidikan MARA. Ramai dari pelajar-pelajar yang mendapat itu pelajar yang beragama Islam. Saya tidak mahu mempolitikkan perkara ini, tetapi natijahnya ini perkara yang berlaku. Ini yang saya terima daripada kawasan. Maka dengan itu saya ingin perincian data itu dikongsikan dalam Parlimen yang mulia ini supaya kita tahu berapa anak-anak Bumiputra Bukan Islam yang ditaja oleh MARA supaya mereka boleh mendapat pendidikan yang tinggi dan mendapat akses yang baik. Saya juga menggesa kerajaan Madani ini supaya berlaku adil kepada pelajar-pelajar bangsa lain. Kalau kita sama-sama boleh berjihad menerima potongan subsidi, kalau kita boleh berjihad untuk membayar cukai, kenapa kita tidak boleh berjihad untuk orang Cina, orang India, untuk anak-anak mereka mendapat pendidikan yang sama bagi kita? Ini untuk kebaikan negara kita. Tuan Yang di-Pertua, saya juga amat sedih kerana peruntukan untuk bantuan baja padi Bukit Sarawak tidak diperuntukkan. Di Sarawak kita mempunyai lebih daripada 23,000 hektar kawasan penanaman padi bukit dengan lebih daripada 48,000 peserta. Malah kawasan sawah melebihi 15,000 hektar yang diusahakan oleh lebih 18,000 peserta. Malangnya tidak ada bantuan langsung untuk baja padi bukit. Kenapa bantuan penoreh getah ada, bantuan nelayan ada, tapi tiada bantuan untuk petani di Sarawak? Lebih parah tahun ini, peruntukan pembangunan industri padi untuk Sarawak hanya berjumlah 1.5 juta sahaja. Ini amat menyedihkan. Saya juga ingin menyatakan bahawa di kawasan Parlimen Puncak Borneo, saya juga memohon supaya Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan memperuntukkan projek-projek kecil bagi pihak berkuasa tempatan untuk memasang lampu di jajaran jalan Mambung Sarig, Kuching Outer Ring Road ataupun dikenali juga sebagai Jalan Klingker Samarahan. Saya juga memohon supaya kawasan Peng Bukap disediakan dengan pusat penjajah hasil hutan dan pertanian supaya ia lebih selesa kepada peniaga dan juga pengunjung. Dan saya juga ingin kongsikan Yang Berhormat, satu lagi yang di-Pertua, saya nak habis dan landing. Dan saya juga ingin memberitahu supaya Kementerian Kesihatan melihat kepada kebajikan doktor yang datang ke Sarawak yang bertugas daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak. Bayangkan doktor yang belajar tinggi bertahun-tahun ini bila bertugas duduk di kuartus macam reban ayam. Kasihan mereka ini.
Sebab itulah mereka ini amat terdesak, amat stres apabila bekerja. Sudahlah, lambakan tugas di hospital banyak, keadaan duduk tidak selesa. Jadi Kementerian Kesihatan patut membantu mereka dan perbanyakkan juga doktor-doktor pakar dan juga doktor-doktor di kawasan pedalaman supaya rakyat mendapat akses perubatan yang selesa. Dan akhir sekali, saya juga memohon supaya saya juga mencadangkan bahagian Kuching dan Bintulu atau mana-mana bahagian di Sarawak yang strategik diangkat sebagai kawasan perniagaan bebas cukai serta zon ekonomi khas sepenuhnya seperti juga taraf yang diberi kepada Forest untuk merancakkan ekonomi Sarawak. Saya juga menyeru dan merayu supaya kerajaan menyokong pembinaan Asian Forum of Parliamentarian on Population and Development untuk menjadikan Malaysia sebagai sekretariat AFPPD. Dengan ini, saya mengharapkan segala permohonan, rayuan dan teguran membina saya kepada kerajaan didengari demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salam hormat dan Tuhan berkati. Pujak Borneo mohon menyokong.